Aslan, nanti besar kan? Aslan cari menantu untuk mami yang cantik, baik, perfect macam ni, okey? Ke Mami. Hai, MCO lagi. Nak cari girlfriend macam mana? Tak boleh keluar. Aish. Umi. Oh, so cute. Why so cute? Well, hi there. Sayang buat apa sekarang? Cek tak nak cek? Cek? Tak nak cek? Cek ke tak nak cek? Cek? Cek tak? Hai sayang. You buat apa? Oh, Umi. Oh, hai sayang. Hai sayang. Sayang, I demam lah. Oh really? Lah, kesiannya. Nak I beli ubat online? It's okay sayang. Alah, I beli Halo sayang. Sayang, hari ni I demam lah. Oh. Alamak, kesiannya. Then you should take care of yourself lah. Jangan lupakan ubat. Tu je. Yeah, that's all. Okay. I'm off now. Okay? Bye. Sayang, awak tahu tak hari ni kan banyak assignment lah. Makan pun tak sempat lagi. Alah, ya ke? Alah, I pun. I tengah buat assignment juga ni. Tak apalah, nanti saya orderkan makanan untuk awak tau. Awak jangan lupa makan tau. Hello? Hello? Sayang, awak tahu tak hari ni kan saya sibuk lah dengan assignment saya. Makan pun tak sempat lagi. Lah, ya ke? I pun sibuk. Ha? Awak cakap apa saya tak dengar? Ha? Tak dengar? Hello? Hello? Ada dengar sikit. Oh my god. Sayang. You beli kat I. This is so cute. I buka
This is so cute. Oh my god, thank you. Got chocolate also. Oh my god. Got ring. Oh my god, this is so cute. Thank you. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Mana sayang ni? I'll make sure justice Sayang. Alah, sayang, janganlah engkol lagi. You nak engkol? Now? Nantilah I akan engkol. Alah, iyalah engkol dulu. You nak engkol dulu. Tak sanggup nak engkol. Alah. Macam tu I kira sampai 3 dan kita end sama-sama. Okay. 1, 2. 3. Ih, you tak engkol. Alah, kenapa tak engkol? I nak engkol dah ni. Okay. Okeylah. Bye. Bye. Hello. Hello sayang. I call ni sebab nak minta maaf. Okay. I pun actually I semua salah juga. I nak minta maaf juga. You maafkan I? Actually kan I tak patut layan you macam tu. Itulah, I pun tak sepatutnya layan you macam tu juga. I'm sorry, okay? Me too. Hello. Hello, call kenapa I tengah makan call. Main game pun call hoi apa hoi. I tak boleh call you lah. Ha? Oh, sekarang semua kena minta izin lah. Apa masalah you ni? I pun ada live tau. I pun kena ada masa untuk sendiri tau. Oh, you fikir live you je? Live I? You tak fikir langsung? Lah, you pun ada live sendiri. Habis tu, apa guna you jadi boyfriend I jadi girlfriend you? Bukankah sepatutnya macam you kena share problem dengan I kena share problem dengan you? You dah lama tak call I? You kan perempuan jerit-jerit buat apa Perempuan kan kena lemah lembut. Bising Bye. Hello? Hello? Selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan tentang penghasilan video pendek kumpulan kami yang bertajuk Pasangan Sempurna Expectation versus Reality dan ideologi yang dipaparkan. Setiap orang mempunyai jangkaan masing-masing tentang hubungan peribadi mereka sendiri, seperti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Norma dan kepercayaan ini dikembangkan melalui pengalaman sama ada secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, kartun Disney yang kita tonton semasa kecil memberi persepsi kepada kita bahawa wanita idaman haruslah seorang yang cantik, sopan santun dan lemah lembut. Drama yang bertemakan cinta seperti drama Korea Selatan yang semakin popular terutamanya dalam kalangan remaja juga memberi kita persepsi bagaimana cinta yang sempurna harus terjadi. Hal ini seterusnya menyuntik ideologi dalam minda penonton dan membentuk gambaran stereotip hubungan romantis penonton muda bahkan sebelum mereka mengalami hubungan romantis yang sebenar. Gepner pada tahun 2002 pernah mengatakan bahawa sesetengah orang cenderung melihat televisyen dengan cara habitual dan ritual yang menjadikan mereka lebih mudah dipengaruhi. Menurut analisis kandungan dan tinjauan literatur program televisyen dalam sebuah kajian oleh Signorelli pada tahun 1991, menonton televisyen berkaitan dengan sikap dan kepercayaan mengenai perkahwinan dan keluarga mendapati beberapa drama cenderung memperlihatkan hubungan keluarga tradisional yang bahagia sementara yang lain menunjukkan keluarga yang tidak bahagia. Akibatnya, remaja menunjukkan sikap ambivalent terhadap perkahwinan dan hubungan intim. Oleh itu, tontonan televisyen secara positifnya mempunyai kaitan dengan kecenderungan untuk melaporkan ingin berkahwin dan mempunyai anak tetapi tidak pasti apakah perkahwinan adakah cara hidup yang baik
Selain itu, drama televisyen di Korea Selatan lebih homogen dalam bentuk naratifnya dan drama romantis adalah yang paling popular di negara tersebut berbanding dengan drama Amerika. Drama Korea tersebut juga cenderung menggambarkan hubungan romantis dengan cara yang ideal sehingga cinta sejati kekal selama-lamanya. Namun begitu, kebanyakan drama itu hanya berakhir semasa mereka gembira dan tidak menunjukkan apa yang berlaku selepas itu, berbeza dari realiti di mana kita berasa gembira selepas kahwin atau selepas berjaya bersama dengan pasangan kita, tetapi sebenarnya terdapat banyak lagi halangan yang harus dilalui oleh mereka. Teori kultivasi juga menyatakan bahawa orang yang menonton cerita televisyen berulang kali menganggap dunia nyata seperti dalam cerita. Cerita televisyen memberi kita ilusi untuk melakukan interaksi face-to-face dengan watak dalam cerita tersebut. Horton dan Wong mengistilahkan fenomena ini sebagai parasocial interaction. Penonton mengembangkan hubungan satu sisi dengan watak media dengan cara yang sama dengan orang lain secara langsung. Oleh itu, prinsip yang diterapkan dalam membentuk hubungan interpersonal juga diterapkan dalam membentuk hubungan parasocial. Sebagai contoh, orang lebih tertarik kepada watak media yang lebih serupa dengan diri mereka sendiri. Penemuan ini sebahagiannya menjelaskan mengapa penonton yang terserap dalam cerita akan mengaburkan perbezaan antara dunia nyata dan dunia naratif. Kerana mekanisme yang sama diterapkan dalam interaksi face-to-face dan parasocial, keduanya sama-sama membina realiti orang. Terdapat juga anggapan bahawa komedi romantis adalah budaya yang rendah dan kerana genre ini dianggap tidak bermutu dan tidak terus, jadi kita tidak mengambil serius terhadap genre ini. Dan hal ini menjadikan ia memudahkan ideologi ini disebar dengan berkesan. Disebabkan drama cinta Korea Selatan menjadi semakin popular dalam kalangan remaja di Malaysia, maka kebanyakan drama di Malaysia juga kerap meniru gaya tersebut untuk menarik lebih penonton demi mengauk keuntungan dan seterusnya memperukuhkan lagi ideologi ini bahawa cinta sejati itu wujud dan akan kekal selama-lamanya. Oleh itu, kumpulan kami telah menghasilkan satu video yang menunjukkan jangkaan kita terhadap hubungan cinta dan juga apa yang sebenarnya berlaku dalam realiti. Seterusnya adalah misosen. Misosen adalah diterjemah daripada bahasa Perancis. Ini bermaksud menetapkan panggung, susunan pemandangan, alat peraga dan lain-lain di pentas produksi teater atau di set filem, keadaan atau persekitaran sesuatu peristiwa yang ada di kedepan kamera, termasuk rancangan, pencahayaan dan pelakon. Adegan dalam filem adalah kesan keseluruhan bagaimana semuanya bersatu untuk untuk penonton. Terdapat beberapa elemen misosen yang telah digunakan dalam video kami. Yang pertama adalah komposisi, yang kedua setting, yang ketiga dekor, yang keempat sinematografi, yang kelima teknik pencahayaan, dan yang keenam adalah penggunaan warna. Misosen yang pertama adalah komposisi, iaitu beberapa yang telah digunakan dalam video kami. Yang pertama, centered position. Komposisi ini adalah di mana kedudukan subjek telah berada di tengah bingkai yang menunjukkan subjek dalam situasi tegang. Yang kedua adalah rule of space. Rule of space berkaitan dengan arah subjek atau foto dalam foto anda menghadap atau bergerak ke sesuatu arah. Ini merupakan rule of space dan ini merupakan centered position. Seterusnya, misosen setting. Setting merujuk kepada lokasi di mana aksi-aksi boleh difilmkan. Lokasi yang telah dipilih untuk digunakan dalam video kami adalah di dalam bilik. Pemandangan di dalam bilik watak adalah untuk memberitahu bahawa watak adalah dalam keadaan santai sahaja. Seterusnya adalah misosen dekor. Dekor merupakan objek atau reka hiasan yang terkandung di dalam setting. Sering dianalisis sebagai simbolik mengenai sesuatu cerita atau watak. Dekor boleh digunakan untuk menguatkan sifat emosi atau perasaan yang dominan dalam filem. Sebagai contoh yang telah digunakan dalam video kami, dekor yang adalah bantal peluk.
Watak peluk ini menyokong sifat emosi yang dialami oleh watak. Simbol batal peluk di dalam video tersebut adalah ingin menunjukkan watak sedang tersipu-sipu malu. Seterusnya adalah sinematografi. Dari segi jenis shot, antara beberapa shot yang telah digunakan dalam video kami adalah yang pertama extreme close-up shot. Ini hanya sebahagian wajah watak. Ia memenuhi skrin dengan perincian subjek untuk menunjukkan subjek sedang fokus menonton televisyen. Yang seterusnya adalah medium shot, iaitu bahagian atas badan, lengan dan kepala watak. Tujuannya adalah ingin menunjukkan reaksi subjek sedang fokus menonton televisyen. Hai, saya Fasiha dan saya akan membentangkan mengenai mise-en-scene dari segi teknik pencahayaan. Dari segi teknik pencahayaan, misi video ini, kami menggunakan dua teknik pencahayaan iaitu pencahayaan semula jadi, natural lighting dan juga pencahayaan lembut iaitu soft lighting. Di mana pencahayaan semula jadi merujuk pada penggunaan dan pengubahsuaian cahaya yang sudah tersedia di lokasi penggambaran seperti cahaya matahari. Sebagai contoh, sekiranya dilihat menerusi gambar yang ditera, tingkap digunakan bagi membenarkan kemasukan cahaya luar ke dalam ruangan bilik. Seterusnya adalah pencahayaan lembut iaitu soft lighting yang merujuk kepada cahaya yang disebarkan secara evenly atau serata di sekitar subjek sambil membantu mengurangkan pembentukan bayang-bayang ataupun shadow. Sebagai contoh, menggunakan sumber cahaya bilik yang lebih lembut bagi memperlihatkan pemaparan watak secara lebih jelas selain menunjukkan suasana yang ceria. Seterusnya kepada mise-en-scene dari segi penggunaan warna. Penggunaan warna dilihat membantu meningkatkan perkembangan cerita selain mewakili sifat watak dan menggerakkan emosi. Penggunaan warna pertama iaitu warna biru. Berdasarkan gambar yang dipaparkan, penggunaan warna biru dilihat menerusi watak perempuan di mana ia menunjukkan sifat ketenangan dan keterbukaan ke arah suatu perhubungan di samping melambangkan sifat saling mempercayai. Dan seterusnya, menerusi warna putih, merah dan merah jambu, ketiga-tiga warna ini seringkali dilihat dipaparkan menerusi video ini, di mana gabungan di antara warna putih yang melambangkan kesucian dan merah yang melambangkan ikatan yang kuat telah membawa kepada formasi warna merah jambu. Dan penggunaan warna merah jambu ini adalah untuk memperlihatkan karakter yang bersifat lemah lembut, penyayang dan juga romantik. Dan pada pernikahan video, kedua-dua watak, lelaki dan perempuan dilihat mengenakan warna merah jambu ini bagi menunjukkan ikatan perhubungan percintaan yang harmoni. Dalam video ni, kami telah menggunakan teknik fade in. Ia telah digunakan pada permulaan video untuk memulakan video secara beransur-ansur ataupun perlahan. Ia digunakan untuk mengalihkan video daripada tajuk video ke scene yang pertama. Selain itu, kami juga menggunakan teknik penyuntingan fade out. Ia digunakan pada pengakhiran video untuk mengakhirkan shot secara beransur-ansur. Shot berubah ke skrin hitam secara beransur-ansur menunjukkan pengakhiran video. Seterusnya, kami juga menggunakan teknik penyuntingan cutaway shot. Cutaway shot adalah memotong shot ataupun aksi utama watak ke shot yang lain untuk menambah maklumat visual dan kemudian kembali ke shot yang asal. Dalam video ini, teknik cutaway shot digunakan untuk memberikan penerangan apa yang sedang dilakukan oleh budak kecil. Daripada shot yang pertama, hanya boleh nampak seorang budak duduk di atas sofa. Oleh itu, cutaway shot digunakan untuk menunjukkan satu close-up shot televisyen dan kembali ke shot budak lelaki. Ini memberikan penerangan kepada penonton tentang budak itu sedang menonton video yang ditayangkan di televisyen. Seterusnya, kami juga menggunakan insert shot. Insert shot adalah shot yang mengandungi visual yang terperinci dan dimasukkan ke dalam scene untuk memberikan penerangan jelas ataupun informational clarity tentang sesuatu scene. Dalam video ini banyak menggunakan
insert shot terutama apabila watak-watak menggunakan telefon bimbit mereka. Close-up shot telefon bimbit akan dimasukkan. Contohnya, watak lelaki dinampak memegang telefon bimbit. Insert shot sebuah telefon bimbit yang close-up telah digunakan untuk menunjukkan watak lelaki sedang melihat profil Instagram seseorang wanita. Akhirnya, kami juga menggunakan teknik penyuntingan cross-cut. Cross-cut adalah teknik penyuntingan yang menyuntingkan beberapa shot ataupun aksi menjadi satu sekuen untuk mewujudkan aksi yang berlaku pada masa yang sama. Disebabkan kedua-dua watak berada dalam ruangan yang berbeza, oleh itu dalam video ini banyak menggunakan teknik cross-cut. Teknik cross-cut ini mewujudkan satu hubungan temporal antara shot A dengan shot B. Contohnya digunakan apabila kedua-dua watak bercakap dalam telefon ataupun video call. Teknik cross-cut ini memberikan penerangan kepada penonton tentang siapa yang watak sedang bercakap dengan dan apa yang mereka berbual tentang, dan ia menunjukkan mereka berkongsi ruang masa yang sama. Teknik cross-cut juga digunakan untuk mewujudkan hubungan temporal apabila wanita sedang menunggu teman lelakinya pada hari jadinya, tetapi teman lelaki hanya memain permainan video online. Gambar yang pertama menunjukkan watak lelaki sedang bermain telefon bimbit dan gambar yang kedua menunjukkan watak wanita sedang menunggu watak lelaki berhubung dengan dia. Seterusnya, shot disunting balik ke shot lelaki sedang bermain permainan video online dan shot disunting balik ke watak wanita. Ia menunjukkan watak lelaki sedang bermain permainan video online semasa watak wanita sedang menunggu dia pada masa yang sama. Salam sejahtera, saya Nur Izzati binti Abdul Malik dan saya akan menceritakan naratif bagi video pendek ini. Video pendek ini mengisahkan bagaimana seorang kanak-kanak yang telah dipengaruhi oleh media dan juga masyarakat sekeliling dalam pencarian seorang wanita yang sempurna. Justru itu, apabila dewasa, dia cuba untuk mengaplikasikan pemikiran tersebut di dalam pencariannya. Walau bagaimanapun, dia menyedari bahawa pemikiran tersebut merupakan satu perkara yang sia-sia. Hal ini demikian kerana wanita yang sempurna mengikut kepada media adalah tidak wujud. Melalui ekspektasi dan juga realiti yang telah ditunjukkan oleh video ini, kita dapat membuat kesimpulan dan melihat bagaimana media menampakkan kesempurnaan, dan hal ini sekaligus telah menanamkan sebuah pemikiran yang memberi tanggapan bahawa kesempurnaan itu wujud. Kerana sesungguhnya, kesempurnaan itu wujud hanyalah pada diri kita sendiri dan bukannya seperti apa yang telah dicoretkan serta diceritakan atau juga digambarkan oleh media. Dengan itu, saya akhiri slide ini dengan sekian terima kasih dan juga salam hormat.